InsyaAllah kita seperti lazimnya kita talbiyah dulu nak bersama-sama insyaAllah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك La syarika lak. Alhamdulillah. Kita masuk minggu yang ke-6 ni nah, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung iaitu di mana kita kedua masuk dalam sekejap. Yang ini mabit Muzdalifah. Hari ini kita sambung masih dalam pelaksanaan tata cara pelaksanaan melaksanakan haji secara tamattu'. Jadi masuk pada rakaat kedua, kita ke Arafah. Sesudah kita ke Arafah, kira masuk waktu maghrib. Waktu maghrib, maka akan mula bergeraklah para jemaah haji daripada Arafah ke Muzdalifah. Jadi kita sebut jemaah haji dah, bukan bakal haji lagi dah. Sebab kita semua dah menjejakkan kaki di Arafah, sudah mendapat haji. Jadi maka semua dipanggil jemaah haji dah, bukan bakal haji lagi. Ya, sebelum masuk Arafah bakal haji. Masuk Arafah, keluar Arafah, jemaah haji. Dapat haji dah, ya. Jadi jemaah haji daripada Arafah akan bergeraklah pergi ke Muzdalifah. Ya, Muzdalifah ni kita kena ada di situ malam. Yang ini masuk pada pertengahan malam. Kalau ambil jam kita sekarang pukul 12 lah. Kita ambil secara umum dunia 12 malam tu tengah malam lah. Kalau ikut jam Saudi 11.43 malam. Dia kira malam dah. Tapi kita ambil 12 tu lah, lebih sikit tak apa lah. Jadi pukul 12, kira masuk pukul 12, jemaah haji kena ada di Muzdalifah sampai subuh. Masa dia sampai subuh. Selagi sebelum subuh, jemaah haji kena usaha untuk berada di Muzdalifah. Tadi Arafah mula pada Zuhur sampai Maghrib. Sekurang-kurangnya Maghrib lah. Bila masuk Muzdalifah pula, pukul 12 malam, kita kena ada Muzdalifah, dia bagi masa sampai subuh. Sebelum masuk subuh, jemaah haji mesti menjejakkan kakinya di Muzdalifah. Ini antara hukum dia katakan wajib haji. Ya, wajib haji. Jemaah wajib menunaikan urusan wajib tadi, iaitu bermalam di Muzdalifah. Jadi kita di Muzdalifah ni kita buat apa? Dia satu tanah kosong. Tak ada kemah apa pun tak ada lah. Dah malam tak ada kemah lah. Kita berbumbungkan langit. Jadi kita duduk di bawah langit terus. Hampak kertas kat hanya hampak apa nama plastik ke apa begitu, tikar plastik tabung haji biasanya akan sediakanlah ya hamparan plastik untuk jemaah duduk sementara lah. Kita duduk situ dan hanya kita tunggulah pada malam tu, kita zikir, buat amalan, baca Quran boleh, berzikir boleh, ya. Buatlah apa-apa yang beri manfaat kepada kita, ya. Habis sangat kita tak mampu, kita tidur alasan letih, ya. Bolehlah tidur, ya. Sementara nak tunggu giliran kita di mana bas akan datang. Bas perancat-perancat akan datang mengambil kita untuk pergi ke Mina. Ya. Malam tu juga kita akan bergerak pergi ke Mina. Jadi kita singgah sat saja di Muzdalifah, ya. Singgah barang sekejap di Muzdalifah dan sampai giliran kita, maka akan dibawalah jemaah haji daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Mina
Dia kita pergi salah satu daripada 3 Mina lah. Mina ada 3. Pertama Mina Jamarat, kedua Mina Wasim, ketiga Mina Wadi Muhashir, nama ada 3 Mina. Tapi kalau jemaah haji Malaysia yang mana ikut secara muassasah, yang kita bayar 15,000 ataupun 30,000 ataupun package 50,000, kita akan duduk di Mina Muasim atau Mina Wadi Muhashir. Walaupun kita bayar 50,000 package, itu di antara yang sekarang ni lah, mahal. Mina Jamarat, Mina di mana situ ada jamarat-jamarat, itu Mina asal. Mina tu mahal sikit lah. Nak duduk di Mina tu kita kena bayar harga tinggi lah. Package kot 80,000, 90,000. Boleh lah duduk tu. Dia dekat tempat lontar. Duduk nampak tempat lontar. Pun kena berjalan jugalah. Tempat lontar pun kena berjalan cuma 1 kilometer je lah. Daripada tempat kita nak pergi ke tempat lontar tu. Daripada kemah-kemah kita nak pergi ke situ pun mau juga. Dekat 1 kilometer juga tu. Bukan dekat. Nampak je dekat, tapi jauh lah. Tapi kalau orang kampung ni tak ada masalah, jauh lah. Orang kampung biasa lah. Mana rumah dekat tu ya? 10 kilometer. Tu dah. Di sana tak terkejut lah. Orang bandar terkejut lah. Kalau orang bandar, di sana dia kata terkejut. 1 kilometer jauh lah. Kalau kita orang kampung ni biasa lah. Jadi macam tu lah. Mabit Muzdalifah ni kita akan berada di Muzdalifah untuk sebahagian daripada malam lah. Wajib kita kena ada. Dan kita mengambil sedikit iktibar lah di Muzdalifah. Apakah hikmah dan rahsianya kita bermabit di Muzdalifah. Ini mengambil daripada kisah, ambil balik kepada kisah Tok Adam lah. Tok nenek kita, Nabi Allah Adam dengan Tok Hawa, di mana mereka ini suami isteri daripada syurga lah. Bila mereka dikeluarkan dari syurga, dihantar oleh Allah ke bumi untuk membuka satu kehidupan baru di bumi, maka kedua-dua nenek kita ni telah dipisahkan daripada awal. Turun daripada syurga, kedua-duanya telah berpisah. Seorang berada di Colombo, Sri Lanka, Nabi Allah Adam AS. Tapi sekarang ada tempat Nabi Adam tu turun tu ada sampai sekarang. Bukit kita kena naik sikit. Kalau pergi Colombo, kita boleh buat ziarah situ, bagus lah. Pergi tengok tempat tu Adam turun. Di situ Nabi Allah Adam di Colombo, Tok Hawa kita di Jeddah. Jauh lah. Jeddah dan Colombo ni jauh. Berpisah selama 430 tahun. Turun-turun pada syurga tu tak jumpa dah di antara kedua orang tua kita ni. Tok Adam dan Tok Hawa tidak bertemu, tidak berjumpa, tidak mendengar apa juga khabar berita selama 430 tahun. Hampir separuh umur Tok Adam. Separuh umur Tok Adam di kedua-dua orang tua kita tadi ni tidak berjumpa. Kemudian Allah fardukan mereka buat kerja haji. Nampak tak? Jadi maka tu kedua-dua orang tua kita ini pun mulalah bergerak pergi ke Arafah. Jadi perjalanan mereka dipimpin oleh Sayyidina Jibril AS. Jibril lah bawa mereka dua-dua untuk sampai ke Arafah. Jangan dia pergi Arafah dulu, bukan pergi Mekah. Sebab tu kita ambil haji, kena pergi Arafah. Ingat tadi kepada peristiwa asal di mana Tok Adam Tok Hawa kita sesudah turun ke bumi, kedua-dua bertemu di mana? Di Arafah. Nampak tak? Bukan bertemu di Mekah. Nampak tak ya? Jadi kedua-dua mereka ini dipimpin oleh Sayyidina Jibril AS, bawa mereka kedua ini pergi ke Arafah. Bila sampai di Arafah, mereka dapat haji lah. Dua-dua sudah haji lah. Nabi Adam pun haji, Tok Hawa pun hajah. Jadi kedua-duanya telah bertemu di Arafah. Sekarang ni kalau kita pergi di bukit di Arafah tu, bukit yang mereka naik tu namanya bukit Jabal Rahmah. Di tengah-tengah tu dia buat satu batu. Dia ada satu macam batu tubu putih batu. Batu tu bukan turun pada langit, jangan salah faham pula. Batu tu dibuat kerajaan Saudi lah. Masa Syed Sharif Hussain Makkah tu dia buat lah.
Buh sebagai tanda je. Nampak tak? Orang kita tak faham, pergi picur batu tu pula. Nampak tak? Kemudian dia bertemu di batu tu pula. Kononnya ada petua lah ni. Wallahualam. Saya pun tak jumpa dalam hadis. Tak jumpa dalam hadis nah. Jangan buat lah kerja tu. Tapi habaq pilah ngarut tu. Kononnya siapa-siapa yang tak ada jodoh, yang belum bertemu jodoh, eloklah pergi sembang dengan tiang tu. Diri tepi tiang tu sebut kepada Allah, ya Allah Tuhanku, dengan berkat pertemuan tu Adam tu Hawa ni, pertemulah aku dengan pasangan hidup aku ni. Nampak tak? Yang kau tentukan, kerana jodoh di tanganmu. Ini tak syirik, kenapa boleh? Kita minta terus kepada Allah. Nampak tak? Tapi tempat kita berdiri tu kononnya kena berdiri dekat tiang batu putih tu lah. Pasal tang tu Adam tu Hawa tu. Nampak tak? Tak kira lah siapa ingin nak nikah, berdiri dalam tiang tu cakap. Habaq kepada Allah, ya Allah Tuhanku, dengan keberkatan berkat pertemuan untuk nenek kami, Nabi Allah Adam tu Hawa di tempat ni, maka dengan keberkatan itu, ya Allah, Engkau bukalah jodoh kami. Nampak tak? Bagilah bertemu aku dengan jodoh aku di dunia. Nampak tak? Jadilah. Tengoklah Tuhan nak bagi ke tak? Nampak tak? Tak kira lah. Kau nak pasang lagi satu pun boleh. Nampak tak? Dia berdiri dengan tiang tu juga. Ya Allah, tambahlah bagi aku satu lagi. Gurau bila nak. Saja dia kata betul lah. Jawab saja bila nak. Benda tu tak masuk bab haji tau. Tak masuk lah. Tak masuk haji tapi kita habaq je lah. Nanti orang tanya buat apa tiang tu. Apa ada faedah tiang tu? Bolehlah kita habaq sikit. Minta kepada Allah juga. Jangan minta kepada tiang. Tu saja wahai tiang jangan minta begitu. Terus kepada Allah lah. Ya Allah, pertemulah aku dengan jodoh. Itu banyak orang bertemu. Memang jadi Ada antaranya kawan saya sendiri. Sebelah ni dah dua terus. Bukan atas seorang. Dua terus. Jadi baik. Saja kata bilah. Jadi bila tu Adam dan Hawa dah bertemu di Arafah, satu hari mulai daripada Zuhur sampailah kepada Maghrib, maka dia orang pun turun. Lepas Maghrib tu, Tok Adam dengan Tok Hawa pun turun daripada Bukit Rahmah tu, dia orang jalan-jalan, jumpa Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah tu, kedua-dua orang tua kita bermalam di situlah. Letih di berjalan. Bukan ada kenderaan, tak ada. Maka berjalanlah kedua-dua besar, Tok Adam Tok Hawa besar, 50 kaki. 50 kaki, bayang tengok, ni masjid kita apa rendah lagi? 50 kaki punya tinggi, sekali langkah jauh dah. 50 kaki dah. Tu dah. Jadi maka tu Tok Adam Tok Hawa kita berjalan sampailah mereka kedua-duanya di Muzdalifah, maka mereka pun berhenti sekejap. Allah izin, Allah makna kata jadikan mereka itu mengantuk, mereka pun bermalam di Muzdalifah. Dengan bermalam suami isteri sekali lah. Bukan bermalam untuk hukum saja. Dia kebetulan bermalam sebagai suami isteri. Itulah pertama kali pertemuan mereka balik. Sesudah syurga, mereka bertemu balik di Muzdalifah. Itulah mula-mula ada zuriat manusia. Bermula daripada bermalam Tok Adam dan Tok Hawa di Muzdalifah. Itu semua kita tahu sedikit lah dia punya rahsia dia sajalah dalam tambahan haji. Jadi kita duduk Muzdalifah ni kita rasalah, ada nampak bila kita tahu ada maklumat ni, ilmu ni dengan kita tak terasa lah sia-sia duduk situ, nampak? Kita terasa inilah tempat Tok Adam, Tok Hawa bertemu dan bermulalah zuriat manusia di situ. Iaitu dua pasang. Sepasang yang Habil dengan Qabil, sepasang lagi dengan Habil. Qabil dengan pasangan dia, Habil dengan pasangan dia. Jadi empat beranak. Daripada Nabi Allah Tok Adam ni lahirlah Tok Hawa. Tok Hawa lahirkan mereka ini. Baik, itu tempat dia lah. Jadi kita sudah bermalam Muzdalifah. Apa kita buat Muzdalifah ni tuan-tuan? Dulu hukum dan bab haji ni pula. Sunat kita memungut anak-anak batu. Itu dia. Kita sunat memungut anak-anak batu. Itu betul lah. Sang ujung jari ni. Kita korek ni, bawa camca ke sudu daripada Arafah tu. Kita ambil dah bekal main lah. Kayu ke, camca sudu ke. Bawa pergi ke Muzdalifah. Sampai Muzdalifah tu kita korek-korek.
Jadi kita nampaklah sedikit. Cuba kita tengok kok ada gambaran tu. Saya boleh tunjuk sikit lah bagi tuan-tuan nampak sikit nah. Ya, nah. Ya. Dan kita lihat bagaimana kita mabit Muzdalifah. Kutip batu lah. Di sini gambaran saja tak nampak ada orang kutip batu. Ya. Tak apa ya. Dan di sini kita tak simpan gambar tu ya. Jadi insya-Allah kita saya tunjuklah kepada tuan-tuan ya gambaran itu. Baik, sambung kita balik kepada Muzdalifah. Pungut anak-anak batu secara anak-anak batu yang jelas tadi ini supaya kita dapat kutip sebanyak 100 biji. 100. Kita nak pakai 70 biji aja batu. Ya, 70 biji batu sahaja. 7 kita guna pada hari 10. Kemudian 21 biji kita guna pada hari 11. 21 biji lagi kita guna pada hari 12. 21 biji kita guna pada hari 13. Jadi semua jumlah 70. Kurang 2 biji. Kita lontak semua, tiba-tiba 2 biji kalau kereta lontak 2 biji. Kena bayar dam seekor kambing. Sudah, nampak? Itu dia lah. Tu sebelum nak balik, pasal kalau kutip cukup-cukup dah 70. Sebab tu saya suruh kutip tu 100. Kok kita lontak masuk, kita lontak tak masuk. Nampak tak? Ya? Dia lontak masuk ke dalam kawah. Telaga dia tu, kawah besar tu, macam bentuk kapal. Ya? Tengah-tengah tu ada tiang tu serombong dia lah. Serombong yang sambung daripada atas ke bawah, dia 4 tingkat. Tempat lontak itu 4 tingkat. Jadi kita akan lontak pada tingkat bawah, tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2. Tingkat tu lah. 4, 5 kita tak naik. Bawah sekali yang asal dia bagi dekat VIP lah. Orang-orang VIP, ketua-ketua negara, orang besar, tetamu-tetamu Saudi di bawah, special lah dia pak. Orang awam biasa ni naik selapis, mezzanine floor kita panggil. Itu tingkat kedua. Bagi orang biasa budak naik tingkat 1 lagi, kemudian tingkat 2. Semua ada tangga eskalator, tangga naik turun. Moden dah sekarang lah. Pasal Iblis ya, buat tempat moden tu. Belanja dekat 6 bilion. Kerajaan Saudi belanja 6 bilion ya, nak buat tempat lontar. Semata-mata kerana Iblis. Lontar, jamarah. Nampak bukan ada kerja ni? Ya. Jadi kita mungkin satu mezzanine floor, tingkat 1, tingkat 2. Dekat tu je lah. Jadi kita boleh pilih tingkat mana kita mau, antara 3 tu. Tak ada masalah. Tapi biasanya jemaah haji Malaysia kita akan ikut terawang muasin. Kalau terawang muasin kita akan naik tingkat 1. Lazim tingkat 1 lah ya. Dan kita boleh teruskan tingkat 2 lah kalau nak ditang-tang boleh ya. Jadi maknanya kita pun kutiplah sebanyak 100 biji anak batu, masukkan dalam botol ayam. Dari botol ayam 3 suku, lepas masuk 100 biji itu dalam botol itu, biar 1 malam lah. Bila kita sampai di Mina, tanggal 10 tu, kita bawa keluar lah batu-batu tu semua. Kita basuh lah balik. Batu tu kita sunat basuh. Walaupun ditulis di Mekah tu, dia kata tak payah basuh. Kita basuh juga. Mengikut mazhab Syafi'i, kita basuh, rendam air ni, hikmah dia memperbaiki apa? Supaya kita dapat mengenal, dapat kita mengesan adakah dia tu batu atau tidak. Nampak ya? Dia mesti kena batu. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali ya, dia wajib melontar dengan batu. Batu tak boleh dengan tembikar, tak boleh pasu, tak boleh ya. Amang tak boleh, tar tak boleh, apa lagi ya, porselin, kaca tak boleh. Dia mesti baling dengan batu. Nampak tak? Batu kapok tak boleh. Batu kapok tak boleh sebab dia bukan batu. Maka dia kena batu betul-betul. Ini mazhab Syafi'i.
dia berat sikit. Jadi kita kena, maka tu kita disuruh rendam. Bila kita rendam dalam satu malam tu, kalau dia memang batu, dia akan batu. Kita ambil, kita ketuk sama batu, dia bunyi tit-tit, bunyi batu tu dia bunyi tit-tit-tit. Kalau tak bunyi tu bukan batu. Nampak tak? Kemudian yang tenggelam-tenggelam tu semua, mungkin batu amang. Yang timbul itu, tai unta. Tai unta pun macam batu ya. Duduk lama. Nampak? Dia pun lama duduk di belakang kita tapi tak pandai-pandai. Nampak? Lama duduk muka. Betul tak? Jadi kita bakal tu, kita kata, kalau kita tak rendam, kita tak tahu kata dia tu tai unta. Nampak tak? Bila unta tai unta, habis. Balik-balik jadi unta. Nampak tak? Dia tak cerdik tu. Tu tidak. Maka tu kita disuruh rendam supaya kita dapat memisahkan antara batu dengan bukan yang batu. Basuh kalau kita ada masalah. Itu antara tujuan kita rendam batu tu. Baik. Hikmah ni orang alim, ulama-ulama kita, dia bijak, fikir begitu. Kalau ikut Saudi, Wahabi, tak boleh basuh batu. Bid'ah dia kata, Nabi tak buat. Nampak tak? Dia kata Nabi tak buat, bid'ah. Dia tahu pula Nabi tak buat. Dia kata bid'ah. Jangan buat. Di kita pun terikut-ikut lah. Dia kata dulu tu, pakai terikut. Dia kata tentang Arab ni, kata apa semua betul. Betul. Mana lu kata bukan Arab buat semua betul. Dia pun lagi haru daripada kita. Kita tak tahu lah. Tengok je bau besar sikit janggut tu baik. Nampak lah. Oh, dia buat apa semua betul. Dia kata apa kena ikut. Tak betul lah. Kita orang-orang Islam, masyarakat Nusantara Melayu ni lebih alim lagi. Daripada orang Arab tadi lah. Bukan ulama-ulama kita. Ulama kita Imam Syafi'i itu lain lah. Dia bawa ulama betul. Ulama mujtahid. Ulama-ulama yang mu'tabar. Macam Syekh Lutfi Qaradawi itu ulama. Walaupun dia Arab. Dia kata apa betul. Kita ikut lah sebab dia ulama. Dr. Wahbah Zuhaili yang terbaru terkini dah angkat. Jadi apa-apa fatwa dia semua itu kita terima lah sebab dia ulama. Dia ada authority untuk istinbat hukum, untuk membentuk hukum dan sebagainya, di mana dia tidak berpisah daripada institusi yang ulama-ulama mujtahid yang dulu-dulu. Ini dia antara yang kita kena faham lah. Jadi maknanya yang maksud saya kata ini Arab yang tadi lah. Kita jangan tengok-tengok kata Arab macam betul. Tengok-tengok dia Arab, dia buat betul. Kita sudah pengaruh macam tu tak betul lah. Silap. Kita kena tengok apakah dia itu betul ulama. Kalau dia ulama, betul kita ikut. Jadi pendek kata, seperti yang kita sebut tadi, batu-batu tu eloklah kita basuh. Kita masuk dalam ayat. Tujuan supaya dapat kita memisahkan antara batu dan bukan batu. Itu faham. Baik. Kemudian kita sudah membuat anak batu ni, apa kita buat lagi? Dua urusan dia. Pertama, kita kena ada di Muzdalifah malam. Kedua, kita pungut anak batu. Kita ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi memungut anak-anak batu di Muzdalifah. Jadi kita ikut sunnah Nabi. Itu paling baik. Walaupun kita dibekalkan batu, saya faham begitulah sekarang ni. Jemaah haji pergi Mekah dibekal oleh batu. Tak boleh dibagi batu. Ada uncang dengan batu sekali. Cantik batu, elok-elok. Di mana dia ambil batu, kita tak tahu lah. Sebab mengikut faham faham yang dipaham oleh ulama-ulama Saudi, batu tu boleh pungut di mana pun boleh lah. Yang penting melontar batu. Dia tak kata batu tu mesti tanah haram. Tengok dia pergi begitu pula lah. Nampak tak? Dia kata batu ni kita boleh pungut di mana pun. Yang penting melontar dengan batu. Itu dia. Dia pakai itu ya. Nampak? Kita nak ambil juga tang mana Nabi ambil batu. Nabi ambil batu di Muzdalifah. Muzdalifah tanah haram. Makanya kita pungut batu di kawasan tanah haram, istimewa di Muzdalifah. Dan kita ada kesempatan pula untuk memungut. Kita mari Muzdalifah, kita bukan ada apa-apa urusan lain ibadat. Hanya kita kena tunggu bermalam di situ, melepak di situ, untuk sementara masa, kemudian kita akan dibawa ke Mina. Maka justru itu, kita lakukanlah kesempatan masa itu dengan mengamalkan sunnah baginda besar Nabi SAW, iaitu dengan memungut anak-anak batu. Kan cantik kan? Bukan susah nak pungut pun. Tak payah bawa cangkui. Kita korek dengan apa nama batang sudu, batang camca tu.
keluar banyak-banyak batu. Kok mana dia main batu tu punya banyak? Nampak? Tapi kebetulan batu-batu tu pun dah habis musim haji. Batu-batu duk ada jamarat tu akan dipukit balik, bawa main lempak tu balik. Batu tu main buang balik di Mina, nampak tak? Itu dah lah. Sebab dia tanah haram. Dia kena buang balik tanah haram lah. Itu bertimbul-timbul lah batu tu nak. Itu dah lah. Itu dia antaranya kata tadi ni, urusan kita bermalam Muzdalifah baik. Kemudian selesai sampai kemudian kita akan dibawa pergi ke Mina lah. Daripada Muzdalifah kita akan berak pergi ke Mina. Malam tu juga kalau kita bergerak awal kita akan sampai awal. Kalau kita bergerak lambat kita sampai lambat lah. Ada sampai siang, ada sampai tengah hari, ada sampai besok. 10 hari bulan Dzulhijjah. Ada jemaah yang sampai tengah hari, ada jemaah yang sampai pagi, ada jemaah yang sampai malam, malam 10, malam tu juga sampai. Ini bergantung kepada keadaan perjalanan, suasana perjalanan, insya-Allah. Baik. Sampai di Mina, kita kena fahamlah apa kita kena buat di Mina ni. Jadi kita dah faham tadi bahawa kita akan dibawa ke salah satu daripada 3 Mina. Mina ada 3 lah, saya sebut tu. Asal Mina tu 1, dan ni jadi 3. Sebab tak boleh tampung dah. Mina yang asalnya, yang kata Mina Jamarat tu, dah tak boleh tampung jamaah. Terlalu ramai sana. Sebab dia dulu antara 2 bukit. Dia macam lembah, ada antara 2 bukit. Jadi, antara 2 bukit tu terhad lah. Kita nak naik bukit, tak boleh. Kita kena duduk dalam kawasan tu saja. Jadi Mina tu terhad. Maka tu kerajaan Saudi buka kitab apa dia perujuk ulama-ulama dia. Dia kata boleh sampai ke Mu'asim. Mu'asim tu boleh dijadikan sebagai Mina juga. Mina tambahan. Mina tambahan tambah buka dia punya distrik awal tu. Buka dia punya daerah tu lebih sikit. Jadilah Mu'asim tu tambahan kepada Mina yang ada sekarang, yang asal. Tiba-tiba Mu'asim pun tak boleh nak isi. Masih ramai jemaah, nampak tak? Terpaksa pula dia rawit sampai merebak sampai ke Wadi Muhashir. Wadi Muhashir ni pada asalnya memang Nabi pun tak bagi kita berhenti. Kalau Nabi kata barang siapa berjalan Wadi Muhashir ni, dia kena berlari-lari anak. Jangan berjalan kaki. Nampak tak? Sebab tempat tu turun bala. Tempat tu yang turun tayran ababil, burung-burung ababil melontar jamarat, batu-batu sijil daripada neraka, batu sijil yang melempak kepada tentera bergajah. Abrahah kena di situ. Nampak lontaran ababil tu kena di situ. Tak dan sampai Mekah. Abrahah tak dan sampai Mekah lagi. Di Wadi Muhashir turun azab. Maka tu Nabi kata bila orang nak pergi Mekah, berjemaah haji dulu, nak melalui daripada Mina, nak pergi ke Mina daripada Arafah, Muzdalifah, Masyarul Haram, nak sampai ke ke Mina, nanti lalui Wadi Muhashir. Orang Kedah panggil Alok Kering. Orang Kedah dia panggil Alok Kering. Apa lalu jumpa Alok Kering dulu tak kata Wadi Muhashir, tak tahu nama. Jemaah haji dulu naik kapal laut kan. Ni bila lalu Alok Kering, apa jangan berhenti Apa mau berlari-lari sikit, buat lari-lari anak. Kalau boleh buat menangis sikit. Buat menangis sikit. Buat lagu tekon Cina. Tu nak duk bawa lung nanti menangis buat lagu tu. Tapi bukan sama lagu ni lah. Apa tak ustaz disamakan dengan yang mampu pula kata orang tu manfush ni bukan kotak pun. Manfush tu maknanya terbang. Orang panggil Cina manfush kan. Cina sana manfush. Arab kata pasal mereka bila mati mereka nanti baling kertas. Jadi buat lagu kertas duit kertas bukan duit, kertas kuning tu macam not RM20 warna dia. Di mana dibalik kertas, bercampur gula. Campur atas jalan gula, balik kertas. Habis terbang kertas. Arab tengok, Arab kata apa? Sana manfush, orang Cina terbang. Bukan mati. Orang Cina terbang tu.
Ini berlaku di Pulau Pinang, berlaku di Singapura. Dua tempat ya, tempat lain tak ada. Dia tu masyarakat Pulau Pinang, orang Tanjung dia tahu pun. Kalau Singapura, ya, orang bilang Arab Street tahulah. Ya. Sebab di situ banyak orang Arab. Pulau Pinang dulu banyak, ramai orang Arab. Ya. Orang Arab ramai. Sampai ada masjid Arab ya, di Pulau Pinang tu, sekarang ni. Ya. Saya di masjid Arab, dulu kecil-kecil. Ya. Ayah bawa bis itu pergi lepak dia tu. Nampak? Petang dia bawa balik. Duduk sama sebab dia orang tu keturunan dia di situ. Ya. Jadi maka tak dapat tidak apa nama kita faham betul lah. Jadi saja kita kait piran lah. Sebab orang Melayu ni biasa dengan mampu kita mati. Tapi bukan kita mati. Nampak tak? Makan kenyang pun mampu. Nampak tak? Makan banyak-banyak mampu yang muntah. Mampu yang makan banyak-banyak. Tidak. Nampak tak? Silap pun kata mampu aku. Nampak tak? Mampu yang biasa. Orang Pulau Pinang paling banyak ingat mati. Tak apa. Sambung Sampai di Mina. Kita sampai di Mina. Mina kita akan melontar jemaah. Jadi kalau kita dihantar ke Wadi Muhashir ataupun dihantar ke Muhsin, kita nak kena berjalan pula pergi lontar. Sebab tempat lontar bukan di situ. Tempat lontar di Wadi, di mana? Di Mina Jamarat. Ada 3 tempat tadi, yang faham 3 tempat jadi kita Jamaah Haji Malaysia Muassasah ya, kita akan dihantar ke Wadi Muhashir ataupun Muhsin. Itu tempat perkhemahan kita lah. Bermalam pun di situlah kita. Duduk pun di kemah itulah. Cuma nak lontar, kita kena bergerak berjalan daripada Wadi Muhashir ataupun Muhsin ke Mina Jamarat. Daripada Muhsin nak pergi ke Mina Jamarat, tempat lontar tu 3 km. Pergi balik 6. Daripada Wadi Muhashir kita nak pergi lontar 4 km. Itu jalan pintas, jalan dekat. Kalau jalan biasa 7 km, pergi balik 14. Jauh lah. Sebab tu dia kena kuat berjalan. Orang nak lontar ni mesti orang yang boleh berjalan. Kalau tak naik kerusi roda memang tak lebih. Kalau barang siapa terlibat naik kerusi roda, dia tak bagi lalu, tak boleh pergi lontar. Kita kena tunggu di kemah, wakil orang pergi lontar. Nampak tak? Siapa-siapa yang kena naik kerusi roda, memang tak boleh pergi lontar lah. Dia kena wakil ke orang. Itu saya suruh kita pesan. Tabung haji pun pesan. Jemaah haji nak pergi ke Arafah Muzdalifah Mina, bawa duit tambahan. Kurang-kurang pun kita ada dalam poket 1,500 rial. Taruh dalam poket. Guna pakai lah. Pasal ni lah. Kod-kod kita tak boleh pergi lontar. Tang sini boleh berjalan elok, pipi Mekah tak berjalan. Ada banyak cerita macam tu. Di sini kuat elok, pipi sana jadi tak kuat. Isteri saya sendiri, sebagai contoh. Pasal dia buat upah haji. Dia bukan buat upah haji, buat haji ke anak saudara dia. Kan? Anak saudara dia stroke. Dia ikut rupanya. Kita buat upah haji ke orang. Kita buat badal haji, bukan upah haji, badal haji. Dia ikut orang tu. Kita ni jadi orang tu. Saya pernah buat badal haji kat satu hamba Allah. Hamba Allah ni, saya tak tahu lagu mana dia perangai dia. Anak dia minta lah, Ustaz tolong buat haji kat ayah saya. Nampak tak? Saya nak ustaz dah, saya tak mahu orang lain. Nampak? Saya tambah lagi dia upah haji tu. Ustaz buatlah. Saya nak buat special kat ayah saya. Dia punya begitu harap sangat lah keberkatan. Dia nampak ustaz ni lagu malaikat tu. Jadi saya pun buatlah. Eloklah buat. Dia rumah sebelum nak keluar rumahnya, sandak duduk tunggu tamu. Saya Lena Semedang. Jadi perempuan bergerak. Awak Lena mengantuk. Semalam tidur puan. Ni siang pun mengantuk. Tak apa. Nampak? Naik kereta sampai di airport. Nampak? Tunggu saya airport. Lena lagi. Tu naik ke terbang ke sentuh Lena lah. Saya bertugas. Tak boleh bertugas mana boleh dia. Sampailah di hotel, jemaah duduk sibuk, nak masuk bilik apa semua begini. Saya duduk di cushion di bawah tu di sofa Lena. Orang bergerak. Ustaz bangun. Ustaz bertugas ni, mana boleh Lena? Dia punya Lena tu tak tahu nak apa. Di Arafah Lena, Muzdalifah Lena.
Nampak dah tu je. Pergi ruang makan pun lena. Nampak tak? Ha? Dia Arafah dalam kemah pun lena. Dia pesan orang jangan tidur. Tok Guru tidur. Nah. Penghabis rupanya baru tahu orang yang buat upah haji itu kaki tidur. Orang yang buat upah haji kat dia tu, rupanya kaki tidur. Maka tu saya pun kena tidur. Perempuan saya buatkan anak saudara dia stroke. Pergi sampai di Mekah, dua belah kaki dia tak boleh berjalan. Nampak? Naik kerusi roda. Bukan muda, bukan tua. Masa tu 40 lebih ya. Nampak ya? Tu nak abang cerita. Habis haji, nak pergi Jeddah macam orang putih buang. Sedah bangkit berjalan. Dia balik asal. Dia ikut orang. Kita buat upah haji, orang kita buat upah haji tu. Kalau sungguhlah kita niat betul, kita akan ikut budaya dia lah. Corak cara hidup dia, nampak orangnya dia. Kalau haji yang sembang, kita duduk sembang tak berhenti. Kalau kaki makan, kita duduk makan tak berhenti. Nampak? Ada pilu tu, nampak jadi maka tu nak buat upah haji, kita kena kenal juga lah orang tu dah. Tahu dia panggil dia jangan dah. Aku dah tahu boleh minta kepada Allah, ya Allah janganlah aku jadi lagu dia. Aku tahu aku nak buat upah haji kat dia, ya Allah. Orang ni kaki tidur. Tolonglah ya Allah, pelihara janganlah aku jadi tidur lagu dia. Minta insya-Allah Tuhan hidung Kena minta awal. Saya pasal tak kenal, tak tahu tu jadi kita jadi masalah jadi mangsa tidur. Jadi ingatlah. Sekarang kita kena berjalan daripada Muzdalifah, daripada Wadi Muhasyir atau daripada Mu'assim untuk berjalan pergi lontar. Jadi kita kena jalan hari 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. 4 hari kita kena berjalan ulang kali. Nabi buat apa? Nak pergi lontar. Jadi hari 10 kita kena bergerak daripada kemah kita sama ada di Wadi Muhasyir ataupun di mana Mu'assim untuk pergi ke Mina. Ya, kita bawalah barang 10 biji anak batu. Kita tak 7 ya, kita perlu 7 saja. Bawa 10 biji. Basuh elok-elok, buah daun cang elok-elok, kita pergi. Niat kita keluar daripada rumah sampai kita berzikirlah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La banyak takbir raya. Tidaklah sampailah kita ke tempat lontar. Kita lontarlah mula-mula Jamratul Kubra. Yang tu cari yang besar lah. Dia tulis Jamratul Kubra. The biggest jamrat. Itu orang putih. Nampak tak? Orang putih pada bahasa Indonesia. Dia tak kata bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Ya. Jamrah besar dia bawah. Ya. Jamrah besar. The biggest jamrat. Ya. Dia Jamratul Kubra. Arab dia tulis. Cari yang tu lah. Kita akan jalan daripada terowong. Kalau orang mari pada Mu'assim ataupun daripada Wadi Muhasyir, kita akan tempuh terowong tu. Terowong tu kita tempuh, kita akan terus jumpa mula-mula Jamratul Ula. Yang ni memang tak silap. Ya, jemaah yang Malaysia yang keluar daripada Wadi Muhasyir atau daripada Mu'assim, dia kalau mari daripada dua daerah tu, dia akan melalui terowong Mu'assim. Dia akan lalu terowong. Bila keluar terowong, kita akan terus pergi ke Jamrat. Kita akan jumpa mula-mula Jamratul Sughra. Kecil, Jamrah kecil. Yang tu tak mau. Dia ada berhukun dah. Arab Saudi pun berhukun siap supaya orang jangan pergi lontar. Nampak? Kita jalan pergi nombor 2, Jamratul Wusta. The second Jamrat dia buh. Nampak ya? Pun dia akan berhukun, tak bagi kita lontar. Kita jalan lagi sampai ke hujung. Jamrat yang hujung sekali itu Jamratul Kubra nama dia. Itu yang kita nak lontar pada hari 10. Ya. Jadi kita sampai ke situ memang berpusu-pusu lah. Orang datang melontar. Paling kalut kita tengoklah Jamrah tu sebab seluruh dunia kalau 4 juta jemaah haji, 4 juta jemaah haji nak pergi komun satu Jamrah tu. Bayang tengok. 4 juta jemaah nak kena pergi komun satu Jamrah, Jamratul Kubra untuk lontar pada hari 10. Wajib tu, wajib haji. Lontar. Tapi insya-Allah semua boleh lontar. Sebab tempat dia luas, dia punya kawah, dia buka kawah tu besar, panjang daripada masjid kita lagi.
Lebih kurang masjid kita lah panjang. Tu dah. Dia buat lagu kapal tu. Dia punya kawah tu punya luas. Jadi kita lontak masuk dalam kawah sebanyak 7 biji. Ya, sambil lontak. Bismillah, Allahu Akbar. Rajma li syayatin wa hizbih. Kita terus lontak. InsyaAllah. Itu kita buat 7 biji. Lepas kita 7 biji itu, kita pun bergunting rambut. Habak gunting dulu. Ya, orang lelaki cukup. Orang perempuan gunting. Tapi dah kot celah-celah mana tepi-tepi itu ada kot lido sikit. Sama-sama kita gunting. Buat di situ juga. Jangan tunggu balik kemah. Masing-masing gunting di situ. Ya, orang perempuan tak payah terbuka orang tu terkung ya. Suar kat bawah ya. Suar kat bawah, tarik rambut. Nampak tak? Baik-baik jangan gunting telinga tu lah. Suar kat bawah ya. Suar kat bawah tu, tarik rambut keluar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Tarik belanja pula. Tarik. Macam tu lah. Boleh. Suar sikit bawah nak terkung tu, tarik rambut keluar sikit. Gunting. Cukup. Depan, belakang, kiri kanan. Cukup. Orang lelaki-lelaki sambil duduk turun berjalan nak balik tu, penuh kedai gunting rambut, kedai barber penuh. Sementara nak berjalan turun lah, daripada tempat jamrat kita nak letak tu, kita nak pergi ke kemah kita balik nak masuk Tarawang, kot tepi tu penuh kedai-kedai gunting rambut. Semua pakai tu gambit kita. Gambit tu pergi lah. Boleh pergi. Cari tu orang 10 rial kau ambil dan ni tak tahu lah. Dah saya pun tak pergi lama lah. 10 rial jadi kuliah kepala kita. Masa tu tak ada kira datuk ke tak datuk kan. Dia pakai tempat dia kepala tu. Dia punya suka lah. Tu lah. Pakai mic. Cukup terus kotak. Jangan tinggal nombor 1 pun. Ada orang kata nombor 1. Dia nak juga sikit. Licin kata dah. Nampak dah? Licin betul. Tu dah lah. Bagi licin terus. InsyaAllah. Kita pun baliklah ke kemah kita masing-masing. Maknanya kita sudah masuk dalam kita telah masuk tahallul awal nama dia. Tahallul awal itu artinya kita telah mula melepaskan sebahagian pantang larang. Itu makna tahallul awal. Melepaskan, membebaskan sebahagian daripada pantang larang. Nampak tak? Itu bagi tahallul awal. Ya, berihlal makna kita berbebas. Tahallul itu membebaskan diri kita daripada pantang larang yang 10 pantang larang dia 13 semua. Jadi bila kita buat lagu tu, kita pergi lontak dan kita gunting rambut kita tu atau kita cukur 10 pantang larang tu habis. Habis 10 pantang larang tu dipanggil tahallul awal. Nampak tak? 10 tu pun ada 2 tak lepas lagi. 2 tu tak lepas sampai kiamat, tak lepas. Dalam 10 tu, nampak tak ya? Dia maknanya sebetulnya 8 ya, bukan 10. 8 saja. Yang 2 tu hanya kita memang kena patuh sebab dia merupakan pantang larang abadi. Baik. Jadi kita cuma ada 3 pantang larang tak boleh buat ya. Kita masih ada 3 lagi. Sisa dia baki pantang larang tu ada 3. Itu berat. Dia lebih berat sikit. Pertama, kita tak boleh seronok-seronok mubasyarah romen. Kedua, kita tak boleh bersatu suami isteri. Ketiga, kita tak boleh berakad nikah kahwin. 3 tu tak boleh buat lagi lah. Yang lain habis. Tapi dia kata pakai pakaian biasa lah. Bila kita pergi lontak, kita gunting rambut kita cukur laki-laki tadi ni, kita dah boleh ganti pakaian. Balik kepada pakaian asal kita. Tak payah pakai dua kain lagi lah. Dah boleh pakai baju seluar, baju tangan panjang, apa semua boleh pakai. Nak pakai sorban dah boleh. Nak pakai kasut boot pun dah boleh. Nampak tak ya? Nak pergi lontak, nak pakai kasut elok. Sedang pergi lontak. Nak jalan jauh dah lagi. Itu dah. Balut kepala kita. Pakai sorban. Lilit sorban lah. Pasal apa? Pasal dia lontak, takut-takut batu tu main talau ke kita. Tak gitu lah. Bila ada balut kepala tu, selamat dah sikit lah. Betul lah. Tak gitu. Dulu lagi, tapi yang ni insyaAllah, yang lagi punya jamarat, tak jadi betul lah. Lama jamarat dulu ni, dia satu tiang ke tengah, keliling dia buat lagu telaga, yang tu bahaya. Pasal orang belah tu Bali mai, orang Peliti Bali ni. Nampak tak? Kiri kanan pakai Bali semua. Terlepas batu, hingga belah tu.
Nampak tak? Dulu saja cerita habis lah. Dia ni orang besar juga lah, orang besar satu syarikat yang besar di Malaysia ni. Dia ni director. Orang kita. Dia bila bercakap, dia ni bercakap sebelah. Dia bercakap dengan saya, mata dia. Saya guru agama. Dia bersembang apa dengan saya, dia bercakap begitu. Dia tak tengok begitu. Rupanya sebelah mata dia yang terpakai, sebelah lagi tak. Nampak? Ya? Betul nah? Sebelah mata berfungsi, sebelah mata tak berfungsi. Tapi nampak cerah dua-dua macam biasa. Bila bercakap, hak cerah tu dia bercakap lagi dah gelap tu. Yang tak nampak tu, miring. Saya kata pasal apa dia ni? Cakap dia kali muka begitu lah. Tak tentang muka. Rupanya mata dia sebelah, mata sebelah dah blur lah. Nampak? Dia tak pakai. Habis-habis melontak apa semua, dah balik pergi Mina, dah balik pergi Mekah, dia bercakap elok dengan saya dah. Saya tanya kat dia. Zaman mana? Di peribadi sikit dia kata. Dulu saya kata, masa tuan cakap dengan saya, muka nanti herok sikit sebelah. Tak boleh tengok setang. Tapi lah tuan cakap muka apa tentang, dia kata bunyi Ustaz. Dia kata. Waktu saya pergi lontak, dia kata. Tengah-tengah lontak, satu buah limau sankis terbang ke mana, kena biji mata dia. Biji mata yang blur tu. Nampak? Orang banding buah limau. Limau sankis tu. Orang belah tu balik, tak kena tiang, mai kat dia. Dia bagi mata belah bulu, dia kata punya sakit tak tahu nak abang, sampai nak teriak, tak nak suara. Nampak? Biji mata dia yang macam dia yang tak nampak. Lepas-lepas lontak, mata tu terang macam biasa tadi. Rupanya dia hikmah. Tapi yang tu jamrat lama. Jamrat baru tapi tu saya kata jamrat baru kot main ke mana? Batu tu main kot kiri kot kanan kan. Maka tu saja melawak. Bila kita kata betul dah, pakai sorban lah. Lilit kepala sikit. InsyaAllah lah. Kot lontaran tu gagak-gagak tak cun betul ya kan? Dia main hinggap ke kita. Ini kerja Allah. Kerja Allah. Hakikatnya semua di Mekah, Madinah tu kerja Allah belakang. Tu kena jaga betul-betul kan. Kerja lah. Baik. Begitu kan? Baik. Jadi kalau barang siapa yang mata tak pernah nampak, tu elok. Betul dah? Pergi tunggulah muka sikit tempat letak. Wallahualam. Sambung. Allah pun tak buah limau, dia tak batu teruk dah. Allah tak buah limau. Baik. Lontak jamrah kita dah mula lepas pantang larang. 8 lah kita lepas pantang larang. Dan kita masih ada 3 lagi. Masih ada 5. 3 yang dipanggil dengan tahlul kedua. Tahlul awal, tahlul kedua. Nak tahlul yang nak lepas 3 pantang larang ni, tinggal lagi 3 tadi yang tak boleh romen, tak boleh bersatu, tak boleh akad nikah. Nak pergi lepas 3 tu, kita kena pergi Mekah tawaf. Tu cara. Pergi tawaf haji, 3 tu dengan sendirinya terunggai bebas. Bersihlah kita. Pantang larang tak ada dah. Jadi ingatlah, lontak jambarat hari 10, gunting rambut ataupun cukur, 10 pantang larang habis. Clear? Kemudian bila kita balik pergi Mekah, kita ada 3 lagi. Nak bagi habis 3 ni, kita pergi lontak pula. Kita pergi tawaf Kaabah, iaitu tawaf haji. Dengan sendirinya 3 pantang larang tadi selesai. Jadi kita dah ambil pantang larang. 2 kali tahlul. Tahlul mula di Mina, tahlul kedua di Mekah. Faham Terang tak? Itu kertinya kita sampai Jamarat. Baik. Jadi makanya kita pun bergunting dan bercukur bila hari 10 tu, tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dan seterusnya, anda boleh melepaskan pakaian ihram dan bebas daripada 10 pantang larang. Betul? Ya. Dan anda telah bertahlul awal. Itu dia. Baik. Kemudian laginya anda bebas daripada pantang larang. Anda sudah tahlul awal, ya, selesai melontar, anda bergunting, ya, bercukur bagi laki-laki. Itu dia. Boleh? Boleh kan? Baik. Lepas tu anda mabit Mina bermalam 3 malam. Kita ada tugas lagi, kita habis. Kita kena duduk di Mina lagi 3 hari. 11, 12, 13. 11, 12, 13. 3 hari kita kena ada lagi. Jadi kita mula bermalam 3 malam. Yang penting tu bukan ada 3 hari. Kena ada malam.
Malam wajib kena ada di Mina. Siang tak ada di Mina tak apa. Siang balik pergi Mekah, pergi mana tak apa. Sebab dia punya urusan bermalam di Mina. Nampak tak bunyi dia? Dia kalau siang nak pergi Mekah balik banyak orang balik Mekah. Malam dia mesaknya. Yang kata bermalam tu pula, lama mana? Nampak tak? Sekurang-kurangnya dia kata kita dapat menjejakkan kaki barang sekejap pun jadilah. Nah. Bermula pada waktu maghrib. Masuk maghrib, kita pergi pijak bumi Mina, kita boleh keluar balik lah. Nampak? Itu artinya bermalam. Sat tak? Senang tak? Tapi takkan betul kan? Takkan nak buat begitu, bayar RM30,000. Pijak sat balik bila nak pergi pula? Saja nak pergi Mina, orang tak pergi. Saja nak pergi angin di Mina, tak bukan ada tempat angin, bukan ada monyet turun. Nampak? Itu dah. Jadi maka tak dapat tidak, dia kata tadi yang kata lama mana kita bermalam. Masanya adalah sekadar kita dapat menjejakkan kaki kita, barang sekejap pun jadilah. Ya, maka itu masuk maghrib, waktunya mula masuk maghrib. Ikut ajaran Islam, siang bermula bermaghrib, esok bermula maghrib hari ini. Besok hari ini maghrib mula lah. Kita kira malam lah. Dia malam dulu baru main siang. Nampak tak? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Lailah wan nahar. Nampak tak? Semua mula dalam Quran ayat Lailah wan nahar. Allah tak mula dengan siang. Semua ayat, nampak? Semua ayat Quran. Lailah wan nahar, Lailah wan nahar, Lailah wan nahar. Sebab kita jumpa hari, jumpa malam dulu. Kita jumpa siang lagi. Tidak lah. Jadi Tok Adam pun turun ke bumi, jumpa malam dulu. Tak jumpa siang. Itu Tok Adam sembahyang subuh dulu. Nabi yang mula-mula sembahyang subuh, Tok Adam lah. Sebab dia turun-turun subuh. Dia turun-turun malam. Jumpa subuh. Jadi kita pun situ juga, kita jumpa malam, maghrib. Bila waktu maghrib, kita pijak aja peminnya, kita dah dapat bermalam. Untuk katalah malam sebelah. 10, malam sebelah. Hari ni 10, esok sebelah. Hari ni 10, maghrib tadi. Maghrib tadi kita pergi pijak Mina, kita dah boleh keluar. Sudah dikira sebagai bermalam di Mina. Ladilah sebab hari ni semua orang cerdik kena habaq hukum kat depa. Kita habaq satu hukum, orang buka tanya, buka Google check, nampak hari ni dia buat pasal tu dah tengok banyak dalam TikTok, dalam Google ni ulama-ulama kita banyak bertikai, nampak bertikai lidah apa semua. Sebab hari ni orang banyak dah boleh buat kajian. Dulu semua orang betul-betul nampak. Bermalam jangan pergi mana, pakai duduk tu lah malam. Tak pergi mana, tak cakap banyak, tak ada banyak cara. Bermalam 3 malam daripada di Mina, tak pergi mana. Nampak? Mai satu generasi agak cerdik sikit. Berapa lama nak duduk? Dia tanya. Nampak? Dah pula keluar hukum baru pula dah. Paling-paling korang 6 jam. Saya kursus dulu habaq 6 jam. Dulu kalau tuan buka balik. Ada kaset-kaset dia dulu. Seasan kata 6 jam duduk di Mina. Ini pasal tabung haji suruh kata 6 jam. Kata 6 jam. Nampak tak? Bagi kita kaji-kaji, kita pun kaji balik. Rupanya ada kitab ulama kata, tak semestinya 6 jam. Sekadar kita dapat menjejakkan kaki di mana-mana malam. Di mana-mana waktu kita dapat pijak di Mina malamnya, dikira bermalam. Walaupun sekejap. Nampak? Oh, dapat. Mai jemaah lagi cerdik, dia tanya lagi. 6 jam ni di mana dalil? Tu dia. Oh, dia minta dalil tu. Oh, ini. Ustaz ada datang mana-mana dalil kata 6 jam. Nabi ada habaq 6 jam. Kacau. Lagu ni. Ikut dalam kitab kata, barang pijak sekali, pijak Ustaz jadilah. Yang tu dia lah. Nampak tak? Ulama. Dia tahu pula ulama mana kata pula. Hari ni orang cerdik yang buat pasal. Nak cakap hukum, kita kena faham tu, kita kena ada dalil tu. Jangan cakap serbu tak tu lah. Pakat kena habis. PM pun kena. Nampak? Cerita pasal Ashabul Kahfi baru ni kan. Sampai hari ni tak selesai. Semua pakai nak cakap pasal Ashabul Kahfi. Tu baru sikit tu. Nampak tak? Melibatkan ustaz-ustaz ulama-ulama yang kemah-kemah pun pasal kena campur. Hari ni masalah. Itu sahabat tu. Jadi bermalam ni sekadar kita dapat menjejakkan kaki di bumi Mina, walaupun sekejap, bermula pada waktu maghrib, akhirnya masuk subuh habis. Itu masa dia panjang. Mana-mana masa ni tuan-tuan dan puan ketika itu haji hajam.
dapat pijak kaki ke Mina, sudah berarti bermalam di Mina. Boleh? Jadi hari ni orang ambil satu tindakan pula. Habis pijak, bas duduk tunggu di luar. Lain dia punya cara, orang package ni, ada duit kan. Dia pun tak mau tidur di Mina. Pergi tidur di hotel Mekah. Selesa bilik hotel apa semua. Mandi, tak payah duduk queue. Kalau tunggu di Mina, nampak tak? Tidur pun payah. Satu petak, 50 orang. Ni, petak besar tu. Tu. No. Haji main balik jangan. Ni, 50 orang tidur ni. Allah, bertindih kaki, bersilang kaki hang duduk atas kepala aku duduk atas perut hang duduk atas. Allah, nampak tak? Kita tak pernah tidur dulu tu. Nampak tak? Tak pernah berempit-rempit macam tu. Dia jadi satu budaya baru yang sangat-sangat mencabar. Yang tu yang syarat mau. Yang suruh pergi Mina pasal itulah. Pasal sedia kita terima cabaran. Kita merasai kesusahan. Nampak? Rasa perit. Perit, maut tu kita kena rasa. Pahit, maut tu kita kena rasa. Ya? Perit, jerit, sakit tu kita kena rasa. Itu tujuan dia suruh pergi Mina. Bukan suruh pergi Sri Sama Gangit. Nampak tak? Kita buat kerja haji, bukan pergi Magangit. Sebab itu kita kena merasa susah. Ya? Sehingga Al-Quran sebut kan, di mana diperkatakan datang menunaikan haji dengan menunggang unta-unta kurus. Nampak? Quran sebut. Makna kita berjalan begitu jauh, sampai unta pun tak dapat cukup makan, sampai unta jadi kurus. Makna kita berjalan begitu jauh, menghadapi cabaran. Quran sebut sendiri. Nampak tak? Ya. Dengan rambut kusut masai. Ya. Kita tak baca semua tu. Jadi bila kita nak senang, nak selesa, nampak tak? Ya. Nak tidur di Mina boleh, bagi satu bilik asing kat saya. Ada orang minta Mina. Kita saya nak pergi Mina, Ustaz. Saya nak satu ruang asing, saya punya boleh tak? Satu ruang asing, bubuh satu kipas angin nampak kat saya di situ, nampak ya. Bubuh tilam apa macam apa. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kemah kerajaan Saudi buat, dia buat kemah tu untuk semua orang. Bukan satu dua orang. Sebab dia tak ada khas. Tak seronok. Saya tak mau tidur sini, saya nak balik. Itu yang tanya tu berapa lama kena duduk di Mina. Itu bola tipu. Saya kata bang letak. Pijak aja sat di Mina pun dapat dah bermalam. Dulu tu dia kata. Lepas tu saya balik Mekah, pergi tidur Mekah. Bah duduk tunggu. Bukan kata dia, pakat ikut ramai-ramai dia pula. Satu bah, dua bah. Duduk tunggu dia duduk. Dia pamai pada Mekah, dekat-dekat Maghrib dia pamai. Masuk Maghrib, dia pun masuk pergi. Sembahyang Maghrib, habis sembahyang Maghrib, dia orang naik bah, keluar balik. Pergi balik, pergi tidur di Mekah. Besok petang dia pamai pula, dekat Maghrib. Ini tidak ada reti dan bukanlah minta maaf lah. Saya kata dulu dia orang kata pula, tak betul ya. Hukum dia sah, haji dia sah, bermalam dia pun sah, mabit mereka di Mina pun sah, tapi tidak sampai kepada kesempurnaan. Wa atimul hajja wal umrata, sempurnakan haji dan umrah dengan padi-padi sempurna kena buat. Nampak? Jadi tak sempurna. Ya, kita lebih kepada makan angin. Nampak? Bukan kepada menunaikan ibadah, menghadapi ibadah dan pencabaran ibadah, bukan. Jadi kita tak sampai kepada martabat ibadah, ta'budi itu tak ada. Maka dengan kerana itu saya nasihatkan tuan-tuan sampak tunggu di Mina. Biar kita rasa sama-sama, kita merasai baik mau kita. Tambah-tambah pula sekarang ni kita dah nak duduk di Gaza, Palestin duduk jadi ya. Saudara kita hari ni bila kita duduk di Mina tu kita kata lebih ringan lagi. Nampak tak? Kita di kemah, kita bukan kemah pelarian. Kemah jamaah, hamba-hamba Allah, tetamu Allah ya. Ada makan, boleh tidur, ada aircon, ada bilik ayak, boleh kencing, boleh minum ayak apa semua lah. Semua kemudahan ada, tapi tak seperti keselesaan kita di rumah kita lah. Akan bagi cabaran kita kata teringat, kita teringat balik apa di Gaza, di Palestin. Teringat ke mereka tu, ya Allah, kita rasa nikmat yang Tuhan bagi kita ni amat berganda-ganda, lebih-lebih yang tidak dapat kita bayangkan bagaimana tinggi nikmat Tuhan kepada kita, dan kita kena syukur banyak kepada Allah. Syukur inilah kita akan atasi kesabaran. Sebab sabar bersyukur duduk sebelah-sebelah. Sabar sayap kiri, syukur sayap kanan, macam burung terbang. Dia kena imbang. Kalau tak ada sabar, tak ada syukur, tak ada sabar. Dua-dua kena imbang. Betul? Maka itu kita kena terima cabaran muslimin muslimat
pergi dibina, saya nasihatkan, jangan ingat nak balik Mekah. Duduk 3 hari seperti yang dituntut oleh syarak, buatlah amalan, tunggulah di Mina, hadapilah cabaran. Nampak? Jangan duduk baca, aku ada duit tu Tuhan bagi. Bukan kita apa yang sendiri. Kita kena dah faham macam tu. Aku ada duit, apa lah, aku nak tidur di hotel. Dia lupa bahawa dia nak tidur itu kerja Allah, bukan dia boleh tidur sendiri. Nampak tak? Itu kita tak faham ni. Itu kita kena mengajak. Maka dia hubung kait semua ni dengan ibadat solat. Dalam solat ni kita ada. Solat ni kita ada satu ibadat, satu rukun yang tersembunyi. Dia ada rukun 13. Sembahyang ni ada 13 rukun. Ada rukun yang tersembunyi, yang kita tak nampak. Yang ni banyak orang tak tahu ni. Yang kita tahu rukun 13 ya. Ada satu rukun lagi. Dalam sembahyang tu yang kita tak nampak. Yang tersembunyi. Yang tu kena pakai di Mekah. Nampak tak? Rukun tu kena pakai di Mekah. Tomak ninah nama dia. Nampak? Tomak ninah. Tomak ninah ni apa? Memasuki ruang ketenangan. Masuk ruang ketenangan. Kita kena uji kita. Nak masuk ruang ketenangan ni, kita kena melalui cabaran-cabaran nafsu lah. Nak sampai mutmainah, nafsu mutmainah, nafsu yang cukup tenang. Kita kena melalui 3 cabaran. Cabaran pertama amarah, selalu suruh buat benda tak elok. Kedua lawamah, mudah selesai kemudian, bukan selesai dulu. Main nafsu mulhamah, nampak? Kita kena gilak. Benda yang karat ni kita kena gilak, tak ada biak. Tembaga perak, tembaga emas juga kita biak. Dia tukar warna, jadi hijau, jadi hitam, jadi kelam. Nampak? Kita kena gilak hari-hari. Itu pakai mulhamah. Ini nafsu. Kena ada ilmu tasawuf sikit lah tuan-tuan. Nak pergi haji ni, kena ada ilmu tasawuf. Kita pakai banyak ilmu tasawuf ni tu. Sebab dia, haji ni 3. Physical, spiritual, dengan mental. Dia ada 3. Orang putih kata betul lah. Bahasa tu bahasa kita dah ni. Pertama spiritual, rohani. Kita pakai rohani je lah. Kena pakai kuat rohani. Tak ada rohani kita tak kuat, teruk. Tidak. Yang kedua spiritual. Semangat kita. Kita kena ada semangat. Maksud yang kedua. Pertama spiritual. Kedua kita masuk physical. Kita punya luak kena kuat. Ketiga mental. Kena kuat. Mental kita kena kuat. Spiritual kita kena kuat. Physical kita kena kuat. Tiga-tiga kena kuat. Antara tiga-tiga ni paling kuat sekali spiritual lah. Nampak? 2 mental. Ketiga physical. Nampak? Depa 2 ni lah nak menguatkan fizikal kita. Nampak tak? Tu dia. Orang tua dah, umur dah 90 lebih. Nampak? Duduk jauh. Daripada rumah, daripada masjid. Ni zaman Nabi ni, zaman Rasulullah. Ada seorang tiap-tiap pagi subuh, nanti ada satu orang laki-laki sahabat, nama dia Thauban radhiyallahu. Ni kita cerita sikit apa nak cerita sikit pasal orang khusus. Dia duduk di penjuru masjid. Dia duduk masjid, penjuru. Tiap-tiap subuh Nabi masuk, dia duduk dah. Nampak? Tiap-tiap subuh dah. Thauban nama dia. Satu hari Nabi masuk, dia tak ada. Nabi tengok, tak ada. Nabi tanya, mana dia? Ngapain? Dia kata, tak tahu. Nampak? Tak tahu. Habis semua Nabi tanya lagi, siapa-siapa tahu dia ni sakit? Dia pun tak tahu. Apa tahu tak mana rumah dia? Ada kata, ada. Kami tahu rumah dia. Jom, kita pergi rumah dia, pergi tengok. Nabi kata, tengok dia apa hal? Nak pergi rumah dia, ikut perjalanan biasalah, naik unta 3 jam. Bayang tengok jauh mana rumah? Saya main pada Baru tadi, baru 40 minit main kereta 40 minit. Baru kan? Keluar rumah tadi 8 lebih, kat 9, kat 45 keluar rumah tadi. Sampai dan lagi sembahyang sunat 2 rakaat. Nak pergi rumah dia 3 jam. 3 jam naik unta. Sebab jalan. Nabi tak kata apa. Dia bayang tengok tiap-tiap hari dia sembahyang subuh, dia berjalan 3 jam. Tu, jauh tak apa kan? Saja habaq piawai dulu. Orang punya semangat kuat. Tapi umur dia tu arah. Dia umur dia tunjuk. Kebetulan sampai Rasulullah sampai, isteri dia keluar. Adakah Thauban? Ni rumah Thauban lah. Thauban ada. Thauban dah meninggal dunia pagi tadi. Thauban sudah meninggal dunia Rasulullah pagi tadi. Nampak tak? Maka tu dia tak pergi masjid pagi ni. Rasulullah pun menangis. Teriak.
Kemudian Rasulullah tanya lagi, ada apa-apa dia pesan, dia cakap ke? Cerita ada. Sebelum dia nak meninggal, ada keluar suara dia kuat sikit. Dia kata apa? Kenapa tidak lebih jauh? Satu, bunyi keluar mulut. Kenapa tidak lebih jauh? Keluar pada mulut dah satu. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Itu dia mati. Tiga dia tanya. Sebelum dia mati, keluar tiga mulut dia. Kenapa tidak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Nampak tak? Nabi tolong hurai. Nabi kata, hampa tahu tak apa maksud kenapa tidak baru? Masa sebelum dia mati, Allah dah tunjuk dekat dia ada pahala syurga yang dia akan dapat. Nampak tak? Selama ni duk berjalan di masjid, dia punya pahala dia dapat begini. Tapi Allah tunjuk pula, kalau hang jalan lebih jauh, hang punya pahala ada begini. Maka tu dia kata, pasal apa rumah aku tak patut lebih jauh lagi. Nampak? Dalam jauh lagu ni pun pahala dia punya besar, tuan dan hamba. Apatah lagi kalau lebih jauh. Kedua baru. Dia ni dia pakai dua lapis baju. Dalam baru, luar lama. Dia ni dia pakai dalam baju baru, luar baju lama. Tiba-tiba dia pergi satu hari nak berjalan di masjid, ada satu orang duk minta sedekah. Orang tu tengok tak ada baju. Sejuk pula. Dia buka baju lama dia bagi orang tu pakai. Nampak? Pahala tu Tuhan tunjuk. Hang bagi baju lama kat dia, dia pahala. Tapi kalau pakai baju baru hang bagi kat dia, lebih tinggi pahala. Maka tu dia kata, kenapa tidak yang baru? Patut aku bagi baju baru dia. Nampak? Nombor tiga, kenapa tidak semua? Nampak tak ya? Satu ketika dia duduk makan. Dia duduk makan duduk makan roti dengan duk cicah. Nak cerita dia punya jeruk lah. Jeruk masin ni pak. Duduk makan tu jeruk masin mesap. Makan. Bukan jeruk masin, jeruk manis dengan masin. Dia duduk makan. Tiba-tiba satu orang main minta makan dia. Dia bagi setengah. Dia bagi setengah orang tu, hang makan setengah. Aku ambil setengah, kita makan orang setengah. Tuhan tunjuk kat dia pahala bagi hang bagi makan kau tu setengah, dia pahala dia besar. Tapi kalau hang bagi semua, pahala hang lagi besar. Itu dia kenapa tidak semua. Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu kita spiritual kita kena kuat. Bila kita spiritual kuat, jauh mana pun sampai. Ya. Spiritual kita, rohani kita kalau tak kuat, hak dalam masjid tak baik. Ya. Yang duk pegang tugas dalam masjid tak baik. Tak faham nah. Betul tak? Jangan kata apa, orang duk bagi jawatan tugas untuk pimpin masjid tak baik. Sebab spiritual dia tak kuat. Kalau spiritual kuat, jauh mana sampai. Nampak tak? Kerah anak-anak suruh pergi hantar. Anak-anak dia, hampa semua hak aku. Kereta hampa pun aku punya. Rumah hampa pun aku punya. Aku bapa apa kena hantar pergi masjid. Itu dia. Kawan saya kena macam tu. Dia kata, bapa aku dah nampak. Dia paksa kami hantar kereta. Hampa ada kereta. Dia kata, hampa kena hantar aku pergi masjid. Aku tak larat Nabi. Hampa tu hak aku. Bukan aku hak hampa. Hampa tu hak aku. Kereta hampa pun hak aku. Tugas hampa pun hak aku. Tenaga hampa pun hak aku. Harta hampa pun hak aku lah hampa hantar aku masjid. Tu dia. Tu kita jangan menumpang anak-anak yang kata aku tumpang tu. Anak-anak tu kita punya. Rumah pun kita punya. Nak ditumpang apa? Kita salah sebut. Bagi tahu kat dia sikit. Dia tu kecil. Kita tu besar. Kita awal-awal dia kata tumpang anak-anak. Tumpang anak-anak. Anak-anak besar pada kita. Kita lupa anak-anak tu kita punya tau. Jangan salah faham. Bin kena ada bin belakang. Bin Abdullah. Bin Abdul Latif. Bin nampak? Maknanya kita tu anak Abdul Latif. Kita semua Abdul Latif punya. Saya lah contoh. Nampak? Maka tu bapak kita kata apa kita kena ikut. Tambah-tambah aku buat ibadat. Hang tak pergi masjid kena hantar. Nampak tak? Kita faham betul lah. Kita kena ada faham. Orang Tanjung panggil ranggi. Tahu ranggi tak pernah dengar orang Tanjung kita ranggi. Ada mahal sikit peribadi dia. Tak itu. Nak faham lagi. Rosyom dia kata. Rosyom tahu orang? Tu. Kita tak ada rosyom. Tu payah sikit. Kita pula jadi hamba mereka pula anak-anak ni. Jadi tuan kita. Tak betul? Tu kita faham. Akhir zaman Nabi kata akan berlaku kiamat. Anak mempertuankan ibunya. Nampak? Tu betul. Betul tu. Tu kita akan faham. Baik. Balik lah. Kita campur-campur. Benda-benda ni baru kursu kita elok lah. InsyaAllah kita tangguh dulu. Saat ni kita jumpa pula.
Kita mohon izat sementara berehat 10.40 dah. Sila kita berehat dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Masih 5 minit tak paham insyaAllah.